Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu qawlana. Rabbi yassir wa la tu'assir amma ba'. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran kepada Allah Ta'ala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada petang ini kita masih lagi diberikan peluang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk dapat kita menyambung semula untuk tafsir bagi surah Al-Insyiqaq. Kita akan menyambung untuk ayat yang ke berapa ya? Ustaz, Al-Buruj Ustaz. Astaghfirullah. Al-Buruj, minta maaf. Al-Buruj, patutlah saya ayat tak jumpa. Al-Buruj pada ayat yang ke-9. Ya, Al-Buruj pada ayat yang ke-9 ya. Jadi kita akan baca ayat 9 sehingga kepada ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam walahum 'adzabul hariq. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Shadaqallahul azim. Mafhumnya daripada ayat ke-9, Allah Ta'ala berfirman, Dialah Tuhan yang menguasai segala alam langit dan bumi. Dan ingatlah Allah Ta'ala sentiasa menyaksikan tiap-tiap sesuatu daripada apa yang berlaku. Ayat yang ke-10, sesungguhnya orang-orang yang menimpakan bencana untuk memesongkan orang-orang lelaki yang beriman dan orang-orang perempuan yang beriman, kemudian mereka tidak bertaubat, maka mereka akan beroleh azab neraka Jahannam kerana perbuatan buruk itu, dan mereka akan beroleh lagi azab api yang kuat membakar kerana mereka tidak bertaubat. Ayat yang ke-11, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka akan beroleh syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Yang demikian itu ialah kemenangan yang besar. Baik. Daripada ayat 9 sehingga ayat ke-11 yang kita bacakan tadi, ayat ini Allah Ta'ala menerangkan kepada kita tentang 3 perkara. Yang pertama, Allah Ta'ala menerangkan tentang sifat kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan sifat ketinggian Allah Ta'ala sebagai Tuhan yang mencipta, yang mempunyai segala ciptaannya. Yang kedua, Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerangkan kepada kita berkenaan dengan ancaman kepada mereka yang menyakiti orang-orang beriman. Dan yang ketiga, Allah Ta'ala bercerita kepada kita berkenaan dengan ganjaran kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Okey, kita balik semula pada ayat ke-9 ya.
Daripada ayat ke-9 kita lihat pada ayat ini Allah Ta'ala Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan janji Allah, perlindungan Allah kepada orang-orang yang beriman. Sebab kalau kita tengok ayat-ayat sebelum ni, Allah cerita tentang kisah Ashabul Ukhdud yang telah dibunuh dan telah dizalimi, dibakar di dalam parit api. Ya. Jadi Allah Ta'ala sebut kepada mana-mana di kalangan orang-orang beriman, orang-orang Islam, yang mana mereka itu dizalimi, mereka itu dibunuh, mereka itu diseksa kerana agama Islam atau kerana berimannya mereka kepada Allah, maka Allah Ta'ala menjamin bahawasanya Allah itu mulkus samawati wal ard. Maksudnya Allah Ta'ala itu adalah raja. Ada yang menafsirkan mulku itu maknanya Allah adalah raja yang berkuasa ke atas langit dan bumi. Allah Ta'ala itu adalah raja yang berkuasa ke atas langit dan bumi. Maknanya apa yang Allah Ta'ala nak sampaikan, Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada orang-orang kafir, orang-orang zalim, orang-orang musyrik yang menyakiti orang-orang Islam bahawasanya Allah boleh membalas, Allah boleh menghukum, Allah Ta'ala boleh menyeksa mereka dengan siksaan yang jauh lebih keras, dengan siksaan yang jauh lebih dahsyat. Ya, jauh lebih keras dan siksaan yang jauh lebih dahsyat, ya, disebabkan kerana Allah itu berkuasa atas seluruh kejadian yang ada di langit dan seluruh kejadian yang ada di bumi. Ya, semua kejadian yang berada di langit, semua ciptaan dan kejadian yang ada di bumi, ini semua berada dalam kekuasaan Allah, berada di dalam genggaman Allah. Kerana Allah Ta'ala adalah penguasa dan pemilik kepada langit dan bumi, bererti Allah Ta'ala berkuasa untuk membalas, menyeksa, menghukum, mengazab sesiapa sahaja yang berbuat zalim dan berbuat ingkar dan juga melakukan kerosakan di atas muka bumi ini. Ini salah satu daripada ayat jaminan Allah kepada orang beriman. Apa saja yang mereka lalui di dalam agama Islam ini daripada bentuk siksaan ataupun azab dan sebagainya, mereka akan mendapat perlindungan daripada Allah. Minta maaf, orang yang menyeksa mereka akan dihukum oleh Allah, akan dibalas oleh Allah, akan diseksa oleh Allah. Dalam masa yang sama, yang kedua, ayat ini menunjukkan bahawasanya janganlah mereka khawatir kepada orang-orang yang beriman itu terhadap golongan orang-orang yang melampaui batas, kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah Tuhan yang akan melindungi mereka. So berdasarkan kepada ayat ini ada dua pengajaran ataupun faedah yang boleh kita ambil daripada tafsir yang kita bacakan. Yang pertama, sekejap ya, kenapa line saya? Setiap bentuk penindasan yang dilakukan oleh orang-orang kafir dan orang-orang yang zalim. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat ini menunjukkan yang Allah Ta'ala akan menjadi penolong. Allah Ta'ala akan menjadi pembantu. Allah Ta'ala akan menjadi pelindung kepada orang-orang yang beriman itu. Ya, sama ada Allah melindungi mereka di dunia ataupun Allah melindungi mereka di akhirat nanti. Di dunia ini Allah beri kemenangan pada mereka, di akhirat Allah SWT mengurniakan syurga buat mereka. Yang ketiga, ayat ini Allah tutupi dengan wallahu ala kulli syai'in syahid. Setelah Allah berkata Allah menguasai seluruh alam ni, bila Allah menguasai, Allah bukan sekadar menguasai, tetapi Allah mengetahui, menyaksikan, memerhatikan setiap apa yang dikerjakan oleh manusia dan setiap apa yang terjadi daripada kejahatan, daripada perkara
yang disembunyikan atau yang dizahirkan, semuanya itu berada di dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Maka dekat sini Allah Taala memberikan ancaman kepada orang-orang yang zalim atau kepada orang-orang yang kufur, bahawasanya Allah menyaksikan setiap perbuatan zalim mereka. Allah menyaksikan setiap perbuatan kekufuran mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyaksikan setiap rintihan, setiap permintaan, setiap permohonan orang-orang beriman yang dalam keadaan ditindas atau dalam keadaan kesusahan. Allah Taala menyaksikannya. Ya, bererti tidak ada sesuatu pun, sama ada daripada kebaikan ataupun daripada kejahatan yang dilakukan oleh manusia di bumi ini, melainkan semuanya diperhatikan dan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Apa yang kita dapat faedah yang ketiga daripada ayat ke-9 ini? Ayat ini menunjukkan kepada kita bahawasanya sifat orang beriman itu ia akan melahirkan di dalam jiwa mereka sifat muraqabah. Ya. Mereka akan melahirkan di dalam diri mereka sifat muraqabah. Apakah yang dimaksudkan dengan muraqabah itu? Iaitu sifat merasai bahawasanya Allah Subhanahu wa taala sentiasa memerhati mereka. Allah Taala mengawasi mereka. Allah Taala memerhati, menyaksikan mereka. Ini menunjukkan kepada kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan sentiasa merasai diri mereka diawasi dan diri mereka diperhati, dan juga diri mereka dan juga diri mereka dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Jadi kat sini menunjukkan kepada kita walaupun kita pengajaran kat sini menunjukkan kepada kita pentingnya sifat muraqabah di dalam kehidupan orang-orang beriman. Ya, sifat melahirkan perasaan muraqabah itu sentiasa, ataupun sifat ihsan yang Nabi sebut, kamu menyembah Allah seolah kamu melihatnya, jika tidak kamu merasa seperti kamu dilihat. Ini adalah sifat yang sangat penting, kerana sifat inilah yang menatijahkan sifat orang-orang yang bertakwa. Ya, menatijahkan sifat orang-orang yang bertakwa. Baik. Yang seterusnya, di sini juga menunjukkan kepada kita kepentingan untuk seseorang itu bertakwa kepada Allah sama ada dalam keadaan zahir dan batin, terang-terangan ataupun tersembunyi. Ini pengajaran faedah yang keempat. Bila Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala itu menyaksikan atas setiap sesuatu. Sesuatu itu merujuk kepada benda yang tersembunyi, ulama tafsir, ataupun merujuk kepada sesuatu yang tidak tersembunyi, maknanya yang zahir. Dekat sini menunjukkan apa yang kita lintaskan dalam hati, apa yang kita lintaskan dalam fikiran, apa yang kita bisikkan dalam hati, apa yang kita bisikkan dalam jiwa, dan apa yang kita tuturkan atau apa yang kita zahirkan, semuanya itu di dalam pengawasan dan dalam penyaksian dan di dalam pengetahuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini menunjukkan pada kita antara kesempurnaan sifat orang-orang yang bertakwa itu adalah mereka takut kepada Allah dan mentaati Allah sama ada dalam keadaan yang zahir ataupun dalam keadaan yang batin. Maksudnya sama ada dalam keadaan tersembunyi ataupun dalam keadaan terang-terangan. Ya, sama ada dalam keadaan tersembunyi ataupun dalam keadaan terang-terangan. Baik. Kemudian kita lanjutkan pada ayat yang ke-10. Ya. Sekejap ya. Kering tekak. Bismillah.
pada ayat ke-10 Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita tentang ancaman. Kita saya dah sebut tadi, tajuk esunya adalah ancaman. Allah menyatakan tentang ancaman Allah Ta'ala kepada golongan yang menyakiti, menzalimi, menyeksa, membuat fitnah kepada orang-orang yang beriman. Okay, dekat sini perkataan fatanu, perkataan fatanu itu ditafsir dengan makna haraku. Maksudnya mereka yang membakar. Mereka yang membakar orang-orang beriman lelaki dan perempuan. Ini dalam konteks cerita Ashabul Ukhdud itulah ya. Sebab Ashabul Ukhdud ni mereka dibunuh dalam keadaan dibakar hidup-hidupnya. Walaupun kat sini ditafsirkan fatanu itu dengan makna haraku, maknanya membakar orang-orang beriman lelaki dan perempuan. Alhamdulillah. Allah Ta'ala memberikan ancaman bahawasanya mereka kelak akan dibakar balik dalam neraka Jahannam. Bahkan Allah kata azab al-hariq. Dalam neraka Jahannam tu mereka akan dibakar dengan api yang sangat panas. Sangat panas. Tetapi ada juga ulama menafsirkan fatanu itu maknanya azabu. Iaitu orang-orang yang menyeksa. Bukan sekadar membakar, tetapi termasuklah yang menyeksa orang Islam lelaki dan menyeksa orang Islam perempuan. Ya, itu juga ditafsir makna fatanu. Ya, baik. Kemudian, okey. So maknanya dekat sini, ayat ini menunjukkan kepada kita, Imam Tabari ditafsirkan innal ladzina ibtalau. Mana-mana orang-orang yang memberikan kesusahan. So kat sini dalam bahasa yang mudah untuk kita faham, apa sahaja keburukan, apa sahaja kejahatan, apa sahaja penindasan dan kezaliman yang dibuat kepada orang beriman lelaki atau orang beriman perempuan, ia adalah asbab kepada kemurkaan Allah. Ia adalah asbab kepada murka Allah, asbab kepada seseorang itu masuk ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Sebab ada yang tafsir maknanya membakar, ada yang tafsir maksud menyeksa, ada yang tafsir maknanya memfitnah, ada yang menafsir maknanya menyakiti, ada yang menafsir maknanya yang menyusahkan, ya, yang membebankan orang beriman lelaki ataupun perempuan. Maka dekat sini menunjukkan, berdasarkan tafsir ini kita fahami pengajarannya bahawasanya Allah Subhanahu wa taala melarang larangan untuk kita berbuat zalim ataupun menyakiti ataupun memfitnah dan juga membebankan orang-orang beriman tanpa sebarang keuzuran. Maknanya kita tak boleh berbuat apa-apa dalam bentuk yang zalim, dalam bentuk penindasan, penyiksaan dan apa sahaja kepada orang-orang yang beriman. Bahkan Islam bukan sekadar mengharamkan kita berbuat zalim kepada orang Islam, orang beriman lain, bahkan juga Islam melarang kita menzalimi orang-orang kafir. Jika orang kafir itu tidak menzalimi kita dan juga tidak menyakiti orang-orang Islam, pun kita tak boleh berbuat seperti itu kepada mereka. Ada hadisnya daripada Nabi SAW. Ya, okey, baik. Maknanya dekat sini pengajaran yang boleh kita ambil adalah di antara salah satu dosa-dosa besar. Apa di antara dosa-dosa besar itu adalah orang yang menzalimi, menyakiti, memfitnah dan juga membebankan orang-orang yang beriman, yakni orang-orang saleh ataupun orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah perbuatan yang ditegah dan dilarang oleh agama, ya. Bahkan kalau kita tengok kejap ya. Tarhib. Okey, sekejap.
Ta'zim. Okey. Bahkan kalau kita tengok di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW ada menyebutkan banyak dalil-dalil azab, dalil-dalil ancaman, minta maaf, ancaman, hukuman dan azab kepada mereka yang menyeksa orang-orang Islam atau menyakiti orang-orang Islam. Contohnya dalam satu hadis Nabi sebut, ada satu kali ada seorang sahabat, dia tengok ada seorang lelaki yang diikat dekat terik matahari lalu dituangkan ke atas kepalanya minyak. Ya, minyak. Minyak Dia diikat dekat matahari, kemudian orang ambil minyak, bukan minyak panas lah, ambil minyak, tuang dekat badan orang itu supaya nak bagi lagi panas. Kemudian bila ditanya, apa yang kamu buat ni? Maka dijawab, yu'adzabuna fil kharaj. Dia ni kena seksa kerana dia tak bayar cukai. Masa tu orang Islam yang seksa orang kafir ni. Sebab yang kena bayar kharaj ni, yang kena bayar cukai jizyah ni adalah orang kafir. Ya. Jadi bila tengok keadaan begitu, sahabat Nabi yang tengok tu jadi marah. Sahabat Nabi kata, kami mendengar dalam hadis Nabi SAW baginda bersabda, sesungguhnya Allah akan mengazab dengan azab yang sangat pedih kepada mana-mana mereka yang menyeksa atau mengazab makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu kita cerita dalam bentuk menyeksa ataupun mengazab, ya. Demikianlah termasuklah orang yang membunuh. Ya, orang yang membunuh. Baik. Kemudian kita tengok juga termasuk daripada ancaman yang diberikan oleh Nabi SAW juga adalah larangan untuk kita menyakiti orang-orang beriman dalam bentuk fitnah. Dalam bentuk fitnah. Sebagaimana disebut dalam satu riwayat, seseorang itu akan tertahan di atas titian sirat sehinggalah ia menarik balik fitnahnya kepada saudaranya ataupun dia dimaafkan oleh saudaranya. Maksudnya saudaranya memaafkannya dan menghalalkan tuduhan yang diberikan ke atasnya. Ini menunjukkan banyak lagi lah perbuatan menyakiti, menyeksa. Ini semua adalah antara hukuman-hukuman azab yang keras di hari akhiratnya. Baik, kemudian dalam hadis Nabi SAW menyatakan orang yang paling keras azabnya di hari akhirat nanti dalam neraka Allah adalah orang yang mengazab atau menyeksa orang-orang beriman. Okay, kat sini kita dapat ambil beberapa pengajaran daripada tafsir ini. Yang pertama, menunjukkan kepada kita bahawasanya perbuatan menyeksa dan menyakiti dan menindas orang-orang beriman, lelaki ataupun perempuan, itu adalah merupakan dosa-dosa yang besar dan diancam ke atasnya siksaan yang amat berat di dalam neraka. Yang kedua, daripada tafsir ini menunjukkan kepada kita juga bahawasanya yang kedua menunjukkan kepada kita dekat sini bahawasanya di antara dosa yang berat kepada manusia pada hari kiamat, di antara dosa yang berat kepada manusia pada hari kiamat adalah berbuat zalim kepada makhluk. Di antara dosa yang banyak memufliskan manusia di hari akhirat adalah perbuatan berbuat zalim kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Apa saja perbuatan zalim baik kepada manusia ataupun kepada haiwan, ia menyebabkan manusia itu akan muflis. Manusia itu akan muflis pahalanya pada hari qiyamah. Sebab tu kalau dosa kita dengan Allah SWT, walaupun sebanyak mana pun, Allah Ta'ala tetap maha pemurah dan Allah Ta'ala boleh mengampunkan dosa kita. Tapi kita kena faham satu benda. Kalau kita buat dosa dengan manusia,
maka Allah, kita telah berbuat dosa dengan dua. Kalau kita buat dosa dengan manusia, kita buat dosa dengan dua. Satu, kita buat dosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah larang kita berbuat zalim kepada manusia. Yang kedua, kita berbuat dosa dengan manusia. So kalau kita bertaubat pun Allah ampunkan dosa kita, tapi kalau manusia tak maafkan, maka ia bererti kita tetap tidak akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah boleh maafkan, tapi kalau manusia tak maafkan, Allah tidak memaafkannya, sehinggalah manusia hamba Allah itu memaafkannya. Sebab itu dosa berbuat zalim kepada manusia ni lebih berat, ya, bahkan dia menjadi asbab kepada banyak manusia yang akan muflis, ya, yang akan habis pahalanya pada hari kiamat, ya. Baik. Bismillah. Okey, yang seterusnya kita tengok summa lam yatubu, Allah Taala sebut. Sesiapa yang berbuat zalim kepada orang beriman lelaki dan perempuan, lepas tu Allah kata dia tak bertaubat. Di sini menunjukkan tidak ada dosa yang tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah jika sekiranya pelakunya itu bertaubat. Sama ada dosa dengan Allah, hatta dosa paling besar syirik kepada Allah pun Allah boleh ampunkan kalau dia bertaubat. Demikian juga kalau dosa terhadap manusia, walaupun besar mana pun, hatta membunuh orang ke apa ke, itu dosa terhadap manusia yang paling besar, termasuklah menderhakai kedua bapa antara dosa kepada manusia yang paling besar, tetap Allah SWT boleh maafkan sekiranya mereka bertaubat. Ya, sekiranya mereka bertaubat. Ya. Tetapi kita nak kena faham, taubat kepada Allah syaratnya ada 3. Yang pertama adalah menyesal dan merasa benci dengan perbuatan dosa yang dilakukan. Menyesal sambil ada perasaan benci. Yang kedua adalah meninggalkan dan menjauhkan diri daripada perbuatan dosa itu serta merasa malu dengan dosa itu. Maksudnya kita rasa malu nak ulang dosa tu. Dan kita dah tinggal jauh-jauh dan kita rasa malu nak ulang balik. Yang ketiga adalah berazam. Alhamdulillah. Yang ketiga adalah berazam untuk tidak mahu mengulangi semula perbuatan dosa tersebut. Berazam untuk tidak mahu mengulangi semula perbuatan dosa tersebut. Maksudnya dia berazam, dia tak akan ulang balik. Ya, dia berazam, dia tak akan ulang balik perbuatan dosa tersebut. Ya. Dalam masa yang sama, dalam dia berazam tak mengulangi itu, adalah dia rasa takut kepada Allah. So kita kena ingat, ya. Pertama, menyesal dalam keadaan benci kepada dosa. Yang kedua adalah meninggalkan dalam keadaan seseorang tu merasa malu nak ulang balik dosa. Dan yang ketiga adalah seseorang itu berazam tidak ulang dalam keadaan dia rasa takut untuk mengulangi dosanya semula. Ya. Tapi kalau dia membabitkan dosa dengan manusia, maka dia perlu untuk memenuhi syarat yang keempat, iaitu mestilah dia meminta halal. Ya, dia kena minta halal kepada orang yang dia buat dosa tu. Kalau dia mengata orang tu, dia kena minta halal. Minta maaflah kalau saya ada kata kat kamu. Kalau dia fitnah, dia kena minta halal daripada fitnahnya. Kalau dia mencuri, dia kena minta halal daripada curinya. Atau dia bayar balik ganti rugi itu. Demikianlah kalau dia tohmah ke, dia apa sajalah, fitnah ke dan sebagainya, santau ke dan sebagainya, maka cara dia kalau nak Allah Ta'ala ampunkan taubatnya itu adalah dengan cara tak membadai sekadar dia istighfar dan dia tak mengulangi lagi, ya, dan sekadar dia memperbanyakkan amalan-amalan soleh. Ini tak memadai. Sebaliknya dia perlu untuk meminta halal dan meminta maaf daripada orang yang dia buat dosa. Kerana dalam hadis Nabi SAW jelas baginda menyatakan, man kanat mazlimatun li akhihi falyatahallal minhu. Nabi kata siapa yang ada buat zalim kepada saudaranya yang lain, maka hendaklah dia meminta halal atau meminta maaf daripada saudaranya itu.
Okey, baik. Itu cara taubatnya. Tapi kalau dia buat dosa dengan manusia dan dia tidak taubat, dia mati dalam keadaan begitu, Allah beri kepadanya ancaman azab Jahannam dan juga azabul hariq. Yang ini azab yang sangat pedih. Ya. Okey, seterusnya okey, saya tertinggal satu lagi Jai. Tafsiran yang seterusnya ayat 10 tadi tu sebelum kita nak pergi ayat 11. Ayat ini juga menunjukkan kepada kita al-jaza min jinsil amal, ulama tafsir kata. Ayat ini menggambarkan kepada kita setiap perbuatan dosa itu akan dibalas setimpal bagi dosa tersebut. Dalilnya, bila Allah sebut fatanu tu, bila Allah sebut perkataan fatanu, maknanya mereka yang membakar orang-orang Islam lelaki ataupun perempuan. Kita dah sebut dah tadi, maksud fatanu tu adalah orang yang fatanu tu maknanya adalah orang-orang yang membakar. Orang-orang yang menyeksa atau orang yang membakar orang beriman lelaki dan perempuan. Allah balas balik hukuman kepada mereka apa dia? Azabul hariq. Bukan sekadar kena bakar dalam api neraka, tapi ada azab-azab bakaran yang Allah sediakan untuk mereka. Azab-azab yang membakar yang Allah sediakan untuk mereka. Di sini menunjukkan kepada kita pengajaran yang boleh kita ambil adalah setiap perbuatan baik atau perbuatan dosa itu pasti ada balasan yang setimpal dengan perbuatannya. Sebab tu Allah Ta'ala sebut, apa tu dalam ayat Quran? Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Surah Ar-Rahman. Tidaklah balasan kepada orang yang berbuat baik, melainkan Allah balas yang baik juga kepada dia. Wa jazaa'u sayyi'atun sayyi'atun bimithliha. Allah kata balasan kepada orang yang buat kejahatan adalah kejahatan yang setimpal dengannya. So siapa yang bunuh orang, di hari akhirat seksaan bunuh balik akan dibawa oleh malaikat untuknya. Samalah juga kita baca dalam hadis orang yang membunuh diri kan. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW sebut bahawasanya siapa yang membunuh diri dengan racun atau terjun daripada bukit, maka dalam neraka pun dia akan buat macam mana cara dia bunuh diri sewaktu di dunia dahulu. Ini balasan yang setimpal oleh Allah Ta'ala untuknya. Okay? So kita kena ingat, apa saja kezaliman yang kita buat, kita akan mendapat balasan yang selayaknya Allah akan mengadilinya dan Allah tak akan berlaku zalim kepada hamba-Nya. Okay, kita lanjutkan pada ayat ke-11. Ayat ke-11, tadi Allah bagi ancaman kepada orang yang zalim dan melampaui batas. Mana ni? Ya. Baik. Seterusnya Allah Ta'ala membawakan kepada kita tentang ganjaran kepada orang yang beriman dan yang beramal soleh. Setelah Allah memberi ancaman api yang membakar kepada ahli neraka yang berbuat zalim dan melampaui batas, menyakiti orang-orang beriman. Di sini Allah bawakan pula kepada kita tentang mana-mana orang yang beriman dan beramal soleh, kalau dia mati dibunuh ke, diseksa ke dan sebagainya, maka Allah akan menyediakan baginya syurga Allah Ta'ala yang mengalir di bawahnya air sungai. Okay, sebelum ni kita nak ambil satu pengajaran. Okay. Saya ada miss satu pengajaran kat sini. Pada ayat berapa tadi? Ayat 10 tadi, sorry. Pengajaran dia, daripada tafsir yang seterusnya, ulama kata adalah
setiap orang yang mati dizalimi atau mati diseksa atau mati dibunuh kerana mempertahankan agamanya atau mempertahankan dirinya atau mempertahankan maruahnya atau mempertahankan hartanya, maka dia adalah syahid. Ya, Allah kurniakan kepadanya syahid dunia. Actually, Allah kurniakan padanya syahid akhirat. Sebab syahid ni terbagi 3 ya. Orang yang syahid dunia, orang yang syahid akhirat, orang yang syahid dunia dan akhirat. So ada berapa? Ada 3. Orang yang syahid dunia ni, orang yang pergi berperang, dia nak syahid. Tapi matlamat dia nak syahid tu kerana dia nak orang menyebut dia sebagai orang yang berani, orang yang mati syahid. Maknanya dia nak buat benda tu kerana nak kepujian. Dia buat benda tu kerana dia nak orang memujinya. Orang memujinya. Dia nak orang panggil dia perwira, orang yang berani dan sebagainya, orang yang syahid. Ini dipanggil syahid dunia. Di sisi manusia kita kata dia syahid, tapi di sisi Allah, Allah kata dia ni syahid kerana dunia. Jadi dia tak dapatlah pahala syahid-syahid itu semua tu, ganjaran untuk orang mati syahid tu dia tak dapat. Ya. Samalah orang yang pergi berdakwah, orang yang pergi solat, orang yang pergi masjid. Tapi kalau dia meninggal dalam perjalanan dia itu, disebabkan kerana dia nakkan kepada pujian orang dan sebagainya, maka itu dipanggil syahid dunia. Dia tidak dipanggil sebagai syahid akhirat. Ya? Dia tak panggil syahid akhirat. Okay. Yang kedua dipanggil syahid akhirat. Syahid akhirat ni orang yang mati kerana ta'un, orang yang mati kerana wabak, orang yang mati kerana sakit perut, orang yang mati kerana melahirkan anak, orang yang mati kerana tenggelam, orang yang mati kerana terbakar, orang yang mati kerana runtuhan, orang yang mati macam di Turki, di Syria tu kan, yang mati kerana sebab runtuhan tu syahid, dipanggil syahid akhirat. Termasuk juga orang yang mati kerana mempertahankan agamanya, mempertahankan maruah dirinya daripada dicabul, mempertahankan hartanya, mempertahankan keluarganya, maka ini dipanggil syahid akhirat. Adapun yang ketiga dipanggil syahid dunia dan akhirat. Ini adalah kedudukan yang paling tinggi, iaitu orang yang mati di dalam medan jihad. Di dalam medan jihad bertempur ikhlas di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Okey, kita masuk balik pada ayat 11. Ayat 11 Allah Taala menceritakan apakah nikmat dan ganjaran yang Allah Taala janjikan kepada orang yang beriman dan orang yang beramal soleh. Maksudnya ulama menafsirkan, jika seseorang tu beriman dan dia beramal soleh, lalu dia mati dizalimi, dia mati dibunuh, dia mati diseksa, dia mati dalam keadaan dia difitnah, atau dia mati dalam keadaan dia ditindas dan sebagainya, maka Allah Subhanahu Wa Taala menjaminkan baginya syurga-syurga. Sebab tu Allah guna plural, jannat. Maksudnya Allah Taala akan kurniakan kepadanya banyak kebun-kebun syurga, yang setiap kebun syurga itu mengalir di bawahnya mata air. Ya, dan Allah kata itulah kemenangan yang paling besar yang Allah berikan kepada mereka. Ya, Allah kata inilah kemenangan yang paling besar. Apakah yang dimaksudkan dengan kemenangan yang paling besar? Berdasarkan kepada ayat yang ke-11 ini, di sinilah ulama menafsirkan. Yang pertama, kemenangan yang paling besar itu adalah kerana mereka mati dalam keadaan beriman. Kalau hidup dalam keadaan beriman, tapi mati tak dalam keadaan beriman, itu bukan kemenangan, itu kegagalan. Sebab dia dah hidup beriman, tiba-tiba mati tak beriman, gagal lah. Sebaliknya, orang yang berjaya, bila dia hidup dalam keadaan beriman, matinya pun dalam keadaan beriman. Termasuk orang yang berjaya juga, hidup dalam keadaan tak beriman, tapi sebelum mati, dia beriman, lalu dia mati dalam keadaan iman, ini juga orang yang berjaya. Ya, tapi orang yang tak percaya, hidupnya dalam keadaan tak beriman, matinya pun dalam keadaan tak beriman. Apatah lagi yang paling malang, orang yang hidup dalam keadaan beriman, tapi matinya tidak beriman. Wal'iyadzubillah. Jadi kat sini Allah Ta'ala menerangkan antara kemenangan dan kejayaan yang paling besar bagi orang beriman itu adalah apabila mereka boleh mati dalam keadaan beriman, tidak mensyirikkan Allah, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Dan yang kedua, Allah Ta'ala sebut orang yang berjaya itu, orang yang mendapat kejayaan itu adalah orang yang wa'amilus salihat. Maknanya
orang yang sentiasa beristiqamah melakukan amalan yang soleh. Sebab kita kena faham ya, fi'il madhi ni ataupun kata past tense, kata kerja yang lepas, kalau Allah bercakap dalam bentuk masa akan datang, ia memberi maksud berterusan. Sebab ayat ni Allah kata ahli syurga akan masuk syurga akan datang, bukan sekarang. Ya, bukan sekarang. Tetapi Allah menggunakan benda yang nak bercakap pada masa akan datang dengan menggunakan istilah pada masa yang telah berlalu. Maka di sini menunjukkan kepada kita bahawasanya ia gambaran kepada benda yang pasti. Yang kedua, menunjukkan gambaran pentingnya seseorang tu bila dia berbuat amalan, dia berbuat amalan secara berterusan. Ya. Jadi yang pertama, kejayaan seseorang itu adalah dia beriman, mati dalam keadaan beriman. Yang kedua, kejayaan seseorang itu adalah apabila dia dapat berbuat amal soleh dan dia dapat beristiqamah di atas amalan soleh. Dan yang ketiga, Allah Ta'ala sebut orang yang mendapat kejayaan yang besar itu adalah mana ni? Adalah orang yang beroleh rahmat dan keampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sehingga Allah memasukkan dia dalam syurga. Pertama, dia mati beriman. Kemudian dia mati dalam keadaan berterusan melakukan amal soleh. Dan yang ketiga, dia beroleh keampunan dan rahmat daripada Allah. Kerana seseorang itu tidak boleh dapat memasuki syurga Allah melainkan dia beroleh rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menjadi asbab seseorang itu dapat masuk ke dalam syurga Allah. Jadi kalau kita beroleh tiga hal ini, kata Allah, dzalikal fawzul kabir. Itulah orang yang benar-benar mendapat kejayaan yang besar. Sebab tu kita kena pastikan kita mati dalam keadaan beriman. Allahumma ahyina bil iman wa mitna bil iman. Ya Allah, hidupkanlah kami dalam iman dan matikanlah kami dalam keadaan beriman. Ataupun kita sebut sebagai pengakhiran kematian yang mulia, pengakhiran kematian yang baik. Ya. Kemudian dalam masa yang sama kita minta kepada Allah supaya Allah rezekikan dan kurniakan bagi kita amalan yang istiqamah. Ya, amalan yang kita boleh buat walaupun tak banyak, sedikit, tapi dia berterusan. Ya, dia sentiasa berkekalan. Ya, dia sentiasa kita dapat buat harian walaupun dia tidak sebanyak mana pun. Ya. Kemudian termasuk jugalah yang dapat untuk kita kejayaan dari sisi Allah SWT ini, yang kita kena minta kejayaan itu adalah kejayaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengampuni dosa kita dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala merahmati roh kita dan amalan kita supaya ia menjadi amalan yang melayakkan dan membantu kita untuk dapat kita beroleh syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan dihindarkan daripada neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Itu di antara perkongsian yang dapat kita kongsikan pada petang ini, dan insya-Allah kita akan menyambung semula untuk surah Al-Buruj kita ini pada siri kuliah kita untuk tafsir kita yang akan datang insya-Allah. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih. Terima kasih semua. Assalamualaikum.